Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar kertas 2, bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Okey, kita tengok kepada kata tunggal dan kata majmuk. Okey, tengok apa itu kata tunggal. Kata tunggal, perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggadaan dan pengrangkaian. Yang kedua, boleh terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata atau lebih. Nak kenal suku kata, contohnya aku. Ada dua iaitu aku. Ubi, ubi. Pelajar, tiga suku kata. Pelajar. Kita tengok bentuk kata tunggal, jenis dia. Yang pertama, kata tunggal, unit yang bebas dapat berdiri sendiri sebagai makna. Sebagai ayat, iaitu contohnya, siapa. Bila kita sebut siapa, kita faham. Mungkin jawapan dia Ahmad. Yang kedua, sudah. Bila kita sebut sudah, maksudnya selesai. Lengkap, kita faham apa itu lengkap. Yang kedua, kata tunggal, unit yang tidak dapat berdiri sendiri memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contoh dari. Dari apa? Dari untuk. Okey, yang ketiga, kata akronim diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contohnya ASEAN Pawagam. Pawagam ni apa sebenarnya? Panggung, wayang, gambar. Bila dia singkatkan, dia akan menjadi kata tunggal pawagam. Okey, kita lihat kepada kata majmuk. Perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan perkataan baharu terbentuk membawa makna lain. Terdiri daripada rangkai kata bebas, contohnya gambar rajah, kapal terbang, merah muda, kuning langsat, ketua setiausaha. Okey, bentuk kata majmuk berbentuk istilah khusus, contohnya garis pusat, kertas kerja, kemas kini, mata pelajaran. Dua, kata majmuk kiasan, mati kutu, kaki ayam, kaki bangku, batu api, seterusnya. Kata majmuk mantap. Kamu kena ingat, kata majmuk mantap, dia cuma ada 15 perkataan ini sahaja. Maksudnya, kata majmuk mantap ni dieja rapat antarabangsa. Antarabangsa, kalau kita tengok, ada dua kata dasar antarabangsa. Kata dasar ni apa? Kata asal. Okey, antarabangsa ni kata majmuk. Dia mesti dieja rapat. Kenapa? Sebabnya dia dah dimantapkan. Beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tanda tangan, tanggungjawab, warga negara, pesuruhjaya. Ingat, 15 kata majmuk mantap ni mesti dieja rapat. Okey, tengok seterusnya. Contoh kesalahan umum penggunaan kata majmuk. Yang pertama, kenal pasti.
Kenapa dia salah? Kenal pasti dia mesti dijarakkan. Kenal pasti dijarakkan. Sebabnya kata majmuk yang rapat hanya 15 perkataan tadi. Tengok balik 15 perkataan tadi. Penjelasannya, kata majmuk lazimnya dieja terpisah. Ya, betul. Lazimnya dieja terpisah. Okey, 2. Dikemaskinikan. Bila dikemaskinikan, apa yang betul? Dikemaskinikan mesti dirapatkan. Kenapa? Okey, tengok ni. Apabila kata majmuk menerima imbuhan apitan, ejaannya mesti dirapatkan. Mana apitan dia? Di dan kan. Mesti dirapatkan. Di kan. Okey, tengok yang ketiga. Penguat kuasa. Yang betulnya penguat kuasa. Dia mesti dijarakkan. Kenapa pula nak jarakkan? Sebabnya ada, kita tengok ni, apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan atau akhiran, ejaannya kekal dijarakkan. Maksudnya, penguat kuasa, dia ada apa? Imbuhan awalan pe. Bila ada imbuhan awalan pe, dia mesti dijarakkan. Okey. Kita tengok yang keempat. Campur adukkan. Kenapa pula campur adukkan? Salah pula eja macam ni. Kita tengok. Campur adukkan. Dia mesti dijarakkan. Macam cikgu cakap tadi. Kalau ada imbuhan awalan atau akhiran, dia mesti dijarakkan. Tadi awalan yang kita kata tadi, awalan imbuhan. Yang ini akhiran. Okey, yang kelima, tanda tangan. Ingat, tanda tangan ni adalah kata majmuk mantap. Bila kata majmuk mantap, dia mesti dieja dalam satu perkataan. Dieja sebagai satu perkataan. Okey. Okey, kita sambung kepada contoh soalan SPM. Kamu tengok ni. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Sebagai warga negara Malaysia, tugas menghormati institusi Raja Melayu sememangnya terletak pada bahu mereka. Dalam kalangan generasi muda, 5 prinsip rukun negara telah diterapkan sejak bangku sekolah demi membentuk jati diri mereka. Namun demikian, terdapat segelintir rakyat yang telah memuat naik kata-kata yang menghina institusi tersebut melalui laman sosial. Oleh itu, hukuman yang lebih berat perlu dikenakan terhadap pihak yang terlibat kerana setiap rakyat Malaysia perlu akur bahawa kesetiaan kepada raja dan negara ialah tanggungjawab kita bersama. Okey. Kamu kena cari 3 sahaja kata majmuk walaupun dalam ni ada 5. Okey, mana kata majmuk yang kamu jumpa? Okey, cikgu bagi contohlah yang cikgu cari.
Ada banyak lagi tapi cikgu bagi contoh 3. Ada lebih daripada 3 tapi cikgu bagi 3 sahaja. Yang pertama, warga negara. Warga negara ni kata majmuk, mantap ke? Mantap. Okey, yang kedua, rukun negara. Rukun negara ni mesti jarak, bukan mantap. Ingat, 15 je yang mantap. Kemudian jati diri. Ini adalah contoh-contoh lagi contoh-contoh kata majmuk. Lagi apa lagi yang ada? Laman sosial. Lagi apa lagi? Tanggungjawab. Ada lagi tak? Cari. Okey, kemudian ini yang cikgu tunggu. Latihan. Kena buat apa? Buka buku teks halaman 4. Arahan dia, senaraikan 10 kata tunggal dan 10 kata majmuk dalam bentuk jadual. Yang kedua, bina 5 ayat kata tunggal dan kata majmuk daripada perkataan yang kamu pilih untuk menandakan kamu faham maksud dan penggunaannya. Ingat, kamu tak boleh tambah ibuhan, tak boleh gandakan dia dan tak boleh apa lagi? Jadikan sebagai peribahasa. Tak boleh. Okey, selamat menjawab latihan yang cikgu beri. Sekian. Terima kasih. Apa-apa soalan boleh bertanya dalam grup ataupun secara peribadi kepada cikgu.